Sekali lagi, Jom Channel kembali menemui anda untuk bersama kami merentasi berita-berita panas sepanjang minggu. Rentasan berita minggu ini. Mengapa UMNO mahu Parlimen bubar? Tinggalkanlah asobiah itu. Kata penganalisis, lupakan impian Perdana Menteri kali ketiga. Bubar Dewan Undangan Negeri Johor dahulu, kata amanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Arif dari Jom Channel. Solat di masjid pun belum dibenarkan, pemimpin UMNO sudah bercakap supaya Parlimen dibubarkan. Demikian keluhan rakyat yang masih terpinga-pinga kerana terpukul dengan pandemik COVID-19. Namun sepanjang minggu ini itulah yang diteriakkan oleh UMNO agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membubarkan Parlimen dengan seberapa segera. Alasannya, Malaysia berada dalam kedudukan politik yang sangat tidak stabil sejak merdeka. Keadaan politik yang tidak stabil ini akan memberi kesan dan pengaruh kepada kemasukan pelabur, aktiviti ekonomi dan ketenteraman sosial. Keadaan semasa sangat menyukarkan kerajaan untuk meneluskan pelbagai rang undang-undang yang kritikal, termasuklah membentangkan belanjawan bagi memulihkan negara dari kemelisitan ekonomi yang dihadapi waktu ini, ujar Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan baru-baru ini. Kata Mohamad, pilihan raya umum ke-15 adalah untuk memastikan kerajaan yang memerintah mempunyai mandat yang baik dan diyakini. Maknanya beliau juga percaya usaha untuk memulihkan ekonomi Malaysia, mencipta pekerjaan dan melonjakkan persaingan tidak akan berlaku tanpa kerajaan yang stabil dan parlimen yang boleh berperanan melakukan semak dan imbang. Negara tidak boleh terus-menerus diheret dengan debaran ketidaktentuan serta kemungkinan pertukaran kerajaan selang beberapa bulan. Ini bukan sesuatu yang sihat untuk negara, katanya. Kata Mohamad lagi, dalam negara demokrasi, kuasa sebenar ialah pada rakyat dan bukan pada sesiapa yang lain. Kelakar betul timbalan Presiden UMNO ini. Bukankah UMNO bersekongkol dengan pengkhianat langkah Sheraton pada 23 Februari lalu untuk menumbangkan kerajaan yang dipilih rakyat? Mengapa sekarang mahu kononnya mencari mandat rakyat? Lebih kelakar apabila cadangan Mohamad itu disokong oleh bekas Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Razak, pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional yang sedang berhadapan dengan puluhan kes rasuah, penyalahgunaan kuasa dan pengubahan wang haram itu, menyifatkan mengadakan pilihan raya umum lebih awal berupaya menyelesaikan kekalutan serta kecelaruan politik yang sudah berlarutan sekian lama selain menentukan kedudukan majoriti dalam kerajaan. Pokok pangkalnya tak dapat lari daripada menyerah atau mendapatkan mandat baru daripada rakyat sebab kita mengamalkan demokrasi berparlimen, katanya seperti dipetik Sinar Harian. Kenapa agaknya Najib begitu beria-ia mahu parlimen dibubarkan dengan segera? Adakah beliau tidak yakin akan terlepas daripada tuduhan yang sudah dan sedang dibicarakan di mahkamah? Sudah tentu jika beliau didapati bersalah di zaman pemerintahan Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional, tiada alasan beliau hendak berteriak bahawa mahkamah tidak adil. UMNO nampaknya mahu menonjolkan bahawa mereka kuat dan mungkin boleh merampas mula kerajaan menerusi pilihan raya umum ke-15 dengan bantuan PAS. Mereka difahamkan sedang mencari formula untuk mengagihkan kerusi di kalangan Muafakat Nasional. Bersatu yang dipimpin Muhyiddin tidak diketahui masa depannya kerana calon-calon mereka akan ditentang oleh UMNO dan Pakatan Harapan. Calon Bersatu yang bertanding di kawasan bercampur pula sudah pasti akan ditolak oleh kaum bukan Melayu seperti yang berlaku di pilihan raya kecil Tanjung Piai. Ini juga akan berlaku kepada Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal di kerusi Dewan Undangan Negeri Cenderiang dan Parlimen Tambun. Di Cenderiang, beliau akan ditentang mungkin oleh DAP atau Keadilan, sementara di Tambun, beliau ditentang oleh UMNO dan Amanah. Kemungkinan ramai lagi yang berhormat Bersatu akan menjadi wakil rakyat satu penggal atau kali terakhir melihat mood rakyat yang sedang marah
kepada parti itu sekarang. Beranikah Muhyiddin bubarkan parlimen? Amanah dilihat tersepit di tengah-tengah kerana ingin terus menjadi pendamai untuk semua pihak, khasnya antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sementara itu, Keadilan bertegas menolak pencalonan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan Plus. Justru antara usaha yang dilakukan oleh Amanah dan DAP adalah memujuk Tun Dr. Mahathir agar menerima Anwar sebagai Perdana Menteri manakala anak beliau Datuk Seri Mukhriz sebagai Timbalan Perdana Menteri, manakala beliau sendiri sebagai Menteri Mentor. Kata Pengarah Komunikasi Amanah Nasional, Khalid Abdul Samad, Menteri Mentor masih berpengaruh kerana Pakatan Harapan tidak akan melakukan seperti Tun Abdullah Badawi dan Datuk Seri Najib Razak. Kedua bekas Perdana Menteri tersebut didakwa tak kisah apa pandangan Tun Dr. Mahathir dan enggan melayan beliau. Komen-komen daripada rakyat biasa, warga maya secara keseluruhannya mengatakan Tun Dr. Mahathir harus mengambil peluang tawaran ini sebagai membuktikan keikhlasan beliau untuk mendukung cita-cita reformasi Pakatan Harapan. Tun Dr. Mahathir harus bersama dengan Pakatan Harapan membawa rakyat Malaysia keluar dari penjajahan minda asabiah Melayu yang tidak menjadikan mereka maju ke hadapan. Malah minda asabiah itu sanggup sama-sama mencanangkan slogan "Malu apa bosku" seolah-olah kleptokrasi itu halal. Sedangkan kaum Muslim sudah diberi peringatan bahawa Islam mementingkan sifat malu. Ini kerana malu mengukuhkan lagi pegangan akidah dan memandu pelaksanaan ibadah seorang Muslim. Terdapat banyak hadis Rasulullah yang menyebut antaranya malu dan iman sentiasa bersama. Apabila salah satunya dicabut, maka hilanglah yang lainnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Maksudnya sifat malu perlu ada kerana ia mengukuhkan iman dan harga diri seorang Muslim. Dengan sifat malu itu, seseorang Muslim dapat menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk melakukan atau menyokong perlakuan kleptokrasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara perkara yang telah diketahui manusia daripada kalimat kenabian terdahulu adalah jika engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Berbalik kepada isu pelantikan sebagai Menteri Mentor itu, ia adalah pilihan penghargaan terhadap pengalaman Tun Dr. Mahathir jauh sekali untuk memperlekehkan beliau. Jika kita tolak pemikiran Ketuanan Melayu UMNO, seharusnya kita terima kepimpinan seorang yang melaju kumpulan yang terdiri daripada berbilang kaum. Syarat Perdana Menteri mesti pemimpin Melayu yang datang dari Parti Melayu, bukan hanya akan menolak Anwar sebagai orang nombor satu negara, tetapi turut menafikan pemimpin Melayu dari Amanah selain DAP. Ini kerana Amanah bukan Parti Melayu, tetapi parti yang berasaskan Islam yang berbilang kaum, termasuk bukan Islam. Amanah berpendirian bahawa kaum Muslim tidak boleh bersikap asabiah. Ingatlah, kumpulan yang menjatuhkan kerajaan yang sah melalui langkah Sheraton adalah yang kononnya memperjuangkan Melayu dan Islam. Jika sekiranya Tun Dr. Mahathir masih menganggap mereka merupakan pengkhianat, suara rakyat Marhain memohon, tinggalkanlah asabiah. Terimalah tawaran sebagai Menteri Mentor ini demi negara tercinta. Tun Dr. Mahathir akan dikenang sebagai pemimpin yang berjiwa besar kerana sudi membuka ruang kepada pihak yang mendukung aliran politik yang berbeza untuk menerajui kerajaan. Andai tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Minggu ini riuh rendah tentang pencalonan Perdana Menteri Pakatan Harapan masih lagi menjadi perhatian media. Semua keriuhan itu tidak sepatutnya terjadi jika janji dipenuhi. Bagaimanapun, beberapa penganalisis politik berpendapat Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mempunyai pilihan selain memberi laluan kepada Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dipilih sebagai calon Perdana Menteri ke-9. Malaysia kini memetik Profesor Azmi Hassan dari Universiti Teknologi Malaysia sebagai berkata bahawa bekas Perdana Menteri itu perlu sedar bahawa beliau tidak mempunyai kuasa untuk menentukan kedudukan keadilan dalam Pakatan Harapan. Tidak ada pilihan bagi Tun Dr. Mahathir selain lupakan cita-cita untuk menjawat Perdana Menteri kali ketiga. Menurut beliau, Tun Dr. Mahathir perlu ada keutamaan sama ada mahu menumbangkan Perikatan Nasional atau mahu menjadi Perdana Menteri kerana kedua-dua kemahuan ini tidak boleh dicapai serentak buat masa kini. Kata Azmi, putus kerjasama dengan keadilan tidak bermakna parti itu keluar Pakatan Harapan. Sementara itu, Profesor Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berpendapat sukar bagi Amanah dan DAP untuk bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir tanpa pelibatan keadilan.
Tegas Awang Azman, Tun Dr. Mahathir dan sekutunya tidak akan dapat bertahan dalam arus politik negara sekiranya menamatkan kerjasama dengan keadilan dan bergerak sendirian, lapor Malaysia Kini. Dalam wawancara dengan media Hong Kong, Asia Times yang disiarkan pada 26 Jun, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau tidak mahu menjadi Perdana Menteri buat kali ketiga tetapi diminta berbuat demikian. Katanya Anwar Ibrahim tidak mempunyai sokongan cukup dan beliau mahu membantu Presiden Keadilan itu. Terdapat pihak yang menentang keras jika dia dicalonkan, mereka tidak akan sokong. Saya bimbang dia tidak dapat majoriti cukup jika bergantung pada dia seorang. Saya hendak bantu dia, katanya. Kenyataan beliau ini bercanggah dengan temubual bersama Sinchu Daily sebelum ini bahawa beliau mahu menjadi Perdana Menteri walaupun tanpa kerjasama dengan Anwar. Saya perlu cari cara lain untuk jadi Perdana Menteri. Mungkin ada cara lain. Dengan cara ini, barulah saya dapat menumbangkan kerajaan dan PM pintu belakang, katanya seperti dipetik. Mengulas mengenai kenyataan terbaru Tun Dr. Mahathir itu, penganalisis politik Kim Kwek berkata, saya tidak dapat menahan geli hati dengan hat-trick terbaru Tun Dr. Mahathir mengenai mengapa beliau mesti menjadi Perdana Menteri selama 6 bulan sebelum menyerahkan kuasa itu kepada Anwar. Semakin beliau berusaha menjustifikasi yang tidak dapat dijustifikasi, semakin rendah beliau akan turun di skala kredibiliti. Beliau berpendapat sudah tiba masanya untuk Tun Dr. Mahathir berehat mengenai isu ini yang sebenarnya telah diselesaikan. Beliau harus menumpukan pemikiran ke arah mana negara ini bergerak dari sini dan bagaimana beliau dapat membantu untuk mencegah negara merosot dari yang buruk kepada yang lebih buruk. Jika campur tangan yang tepat tidak diambil sekarang, semua rakyat Malaysia akan menderita untuk masa yang akan datang, ujarnya. Maksudnya jelas, Tun Dr. Mahathir harus menerima tawaran untuk menjadi Menteri Mentor seperti yang juga disarankan oleh Pengarah Eksekutif Ilham Center, Muhammad Hishamuddin Bakar sebelum ini. Seperti katanya, dalam proses mentor itu yang dikatakan untuk memberikan panduan dan bagi saya bimbingan yang diperlukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki Tun Dr. Mahathir untuk menghadapi kerajaan, menghadapi situasi pasca pandemik. Saranan yang dipercayai dikongsi juga oleh Kim Kwek. Saya harap beliau mendapat jawapan yang tepat dan bertindak untuk memberi manfaat kepada dirinya dan juga seluruh negara, ujar Kim Kwek. Pandangan beberapa penganalisis politik ini adalah paling munasabah melihat kepada bilangan penyokong yang dimiliki keadilan lebih ramai berbanding dengan penyokong Tun Dr. Mahathir sendiri yang tidak ada parti. Marilah berkongsi harapan yang sama dengan penganalisis politik yang bijak pandai demi mempertahankan mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Amanah mencabar UMNO agar membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor terlebih dahulu ketika mereka sangat gairah agar Parlimen dibubarkan. Timbalan Presiden Amanah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, oleh kerana mereka ini begitu gairah untuk pilihan raya umum diadakan, saya ingin mencabar mereka memulakan langkah ini di Johor. Beliau berkata demikian susulan mutakhir ini semakin ramai pemimpin UMNO yang menggesa agar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin membubarkan Parlimen supaya pilihan raya umum ke-15 diadakan, kata Salahuddin dalam satu kenyataan. Mereka menyebut tentang ketidakstabilan situasi politik negara sebagai alasan untuk mengadakan pilihan raya umum. Maka langkah ini harus bermula di Johor, ekoran kemelut politik di negeri ini, kata Salahuddin. Menurut ahli parlimen pula itu, UMNO dan Bersatu tidak perlu berlengah dan boleh memohon agar Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan pada bila-bila masa sahaja. Sebelum ini, Sultan Johor Sultan Ibrahim memberi amaran kepada wakil rakyat di negeri itu bahawa baginda akan membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan sekiranya perebutan kuasa berterusan. Sultan Ibrahim bertitah baginda kecewa dengan kemelut politik yang masih berlaku apabila ada pemimpin yang berbalah merebut jawatan demi kepentingan diri. Saya berasa amat kecewa dengan kemelut politik yang masih berlaku di negeri ini apabila ada pemimpin yang gila kuasa dan terus merebut jawatan demi kepentingan diri mereka. Dalam keadaan rakyat yang sedang susah sekarang, mereka langsung tidak peduli dan sanggup menambah lagi derita rakyat. Saya tidak boleh tengok rakyat saya menderita dan tidak akan biarkan negeri saya dikucar-kacirkan, titah baginda.
Dalam perasmian persidangan Dewan Undangan Negeri Johor pada 14 Mei lalu, Baginda mengingatkan wakil rakyat Johor agar tidak menyebarkan virus perpecahan dengan perseteruan politik. Susulan titah Sultan Ibrahim itu, Pakatan Harapan dalam kenyataan bersama mereka berkata kepimpinan Pakatan Harapan Johor berpegang teguh kepada prinsip demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan dalam hadapi situasi politik semasa. Pakatan Harapan Johor juga menyatakan komitmen terhadap amalan demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan yang menjadi tulang belakang kepada negeri serta negara kita. Kenyataan itu ditandatangani bersama oleh Pengerusi Pakatan Harapan Johor, Aminul Huda Hassan, Amanah, Syed Ibrahim Syed Noh, Keadilan dan Liu Chin Tong, DAP. Sejak kebelakangan ini, UMNO semakin gairah mendesak Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin agar membubarkan parlimen bagi membolehkan pilihan raya umum diadakan. Ini kerana mereka yakin UMNO dan PAS mampu memenangi pilihan raya umum pada kali ini. Namun, bagi Bersatu yang turut menjadi kerajaan di Johor, pilihan raya pada kali ini berkemungkinan besar akan mengakhiri hayat parti itu. Beranikah UMNO Johor membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor? Atau mereka sekadar ibarat ayam jantan yang berkokok kuat sedangkan ekor penuh dengan tahi? Ingat, rakyat memerhati. Sekian rentasan berita minggu ini. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.